Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali saudara. Doa saya anda sihat walafiat. Apa khabar saudara Saiful Bahari Muhammad Yusof? Kita juga dengan saudara Syah Ibrahim, saudara Bujang Zakaria, saudara Mazlan Khalid, saudara Seli, Mustafa Ilyas, Zamari LC. Terima kasih sahabat malam menemani saya, saudara Azrul Jalil, saudara Puan Hafsyah Hasbullah, K. Kopral Darus, Apek Tom. Waalaikumsalam. Itu juga dengan Bay Chef Tahir, Syazri, Rani Siti, Zainal Abidin Ismail, Madam K, Milah Jamilah, apa khabar? Ramzul Zamzul, saudara Amy Danish, Roziah Wadi, Ahmad Map, Akbir Tajuddin, saudara Yang King Fazimith, Puan Aminah, Kak Minah, apa khabar? Syarizal Hussein, saudara Pak Chu dari Langkap Perak, saudara Kopedaro serupa skala katanya, saudara Senawi Hashim. Begitu juga dengan Rusini Korengot, apa khabar orang Sarawak? Saya sihat. Saudara Zainal bin Omar, Waalaikumsalam. Saudara Ahmad Faruza, Mantaya Sunan, Puan Syarifah Hafifah dari Johor, apa khabar? Saudara Yahya Amin, Rosli Misyah, saudara Syam Osman, Edi Husin, saudara Syahrani Salma, Midah Kasim, saudara Alias Abdul Latif, saudara Muhammad Yusuf Ishak, Medan, saudara Abdul Aziz Haji Hassan dari Langkawi, saudara Yusuf Hashim, Waalaikumsalam, terima kasih. Saudara Puan Lina Arina, Abdul Aziz Haji Hassan dari Langkawi, apa khabar Tuan Haji? Saudara Ahmad Faruza, saudara Sari Lembang, saudara Razali. Itu juga dengan Syawal Rani, saudara Nasir Syarif, baik saudara Putra, Cik Nurlia, saudara Rahman, saudara Arifin Abdul Hamlim, Said bin Yahya, Baya Ram, saudara. Apa ni dia orang kacau ni, satu line saya lagi ni, sekejap ada sekejap tak ada ya. Saudara Roslimah, Cik Nurlia Rahman, saudara Hassan Haji Madun, Abdul Aziz Haji Hassan dari Langkawi, saudara Muhaiza Ehsan Hamdan Sulaiman dari Kuala Pilah ya, saudara Hamdan, Muhaiza Ehsan Sayulan, jangan sayu-sayu saudara. Saudara Abdul Rahim, saudara Nazir Ali, saudara Abdul Aziz Rubidin, apa khabar Bi? Moga sihat walafiat. Nasir Syarif, itu juga Rotuman Hokkaido. Nama sedap-sedap. Dedek lah, Razia. Tak tahulah saya apa ni, sekejap ada sekejap tak ada. Saudara Rosminah Baci, saudara Azli, sekejap ada sekejap tak ada. Saya tengok ini ada satu line saya tak boleh sebut nama-nama begitu. Kalau saya sebut nanti dipotong semua pula tu ya. Saudara Nur Hisham, sekejap ada sekejap tak ada pula ya. Saudara Said Azhar, saudara Wayau Mauno, saudara Alina Arina, Hashim Atan, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Ramai yang masuk, ada 3 channel, pulanglah pada anda, boleh pilih. Yang paling penting selalu saya katakan, like, share dan subscribe. Itu saja yang memberi kegembiraan pada saya, memberi semangat pada saya untuk setiap malam memberi pencerahan, mencari bahan untuk saya lontarkan bagi pandangan kita semua saudara. Like, share, subscribe, itu saja. Bukan ada kena bayaran pun ya. Black Jack, Nambun, saudara Roypa, saudara Syarif Jalaluddin, Waalaikumsalam, Mimi, Rusnin, Waalaikumsalam, Abdul Aziz, Zaitun, Tuganal, Muhammad Syoki. Itu juga dengan Syah Ibrahim, saudara Nasir, saudara Abdul Halim Majid, saudara. Baik, perlu saya beri keterangan apa yang berlaku pada negara kita. Ini pembuka bicara kita malam ini saudara. Hari ini hari Ahad, tanggal 29 Januari. Ini adalah merupakan hari yang ke-1047. Sudah 1047 virus corona menyapa negara kita, mendatangkan penyakit COVID-19 saudara. Dari laporan yang saya terima, saudara Jamil Idris sama dengan saudara Rio, saudara, nampak gayanya meningkat lagi. Dah 3 hari meningkat terus ni, tak tahu macam mana pula ni. Sudah 200, kemarin 236 dan semalam jangkitannya 258. Ni meningkat ni. Bagaimana Dr. Zaliha Mustafa usahakanlah supaya ditenangkan keadaannya, sebab
Saya melihat jangkitan sudah pun mencecah 4,989,126 warga kita yang terjengah oleh 5 juta saudara. 5,35,871 jangkitan yang dialami oleh warga kita yang terkumpul. Dan laporan daripada saudara Jamil menyatakan terdapat peningkatan di 7 negeri, susut 8 negeri, sementara Kelantan kekal 1 jangkitan sahaja. Selangor lah saudara, tiba-tiba naik, meningkat. Berapa hari dah, elok dah, cantik dah, di bawah angka 100, tiba-tiba semalam jangkitan di Selangor adalah 104 jangkitan. Inilah saja negeri yang masih lagi membimbangkan kita, sekejap naik, dia turun. Jadi warga Selangor harus berhati-hati, terutama sekali yang di Lembah Kelang, sebab peningkatan ini amat begitu ketara sekali. Begitu juga di Ulas Persekutuan, pada 51 jangkitan. Saya merasakan lain-lain negeri di bawah 100. Berusahalah kita untuk memutuskan jaringan COVID-19 ini saudara. Cara memutuskannya, pertama sekali kalau kita bertemu ramai orang, kita lakukan penjarakan sosial. Waktu yang sama bila kita menaiki kenderaan awam, bas ataupun teksi ataupun Grab maupun kereta api ataupun LRT, MRT dan sebagainya, pastikan anda memakai pelitup muka. Itu yang paling penting saudara. Bila kita pakai pelitup muka, inilah peliput menutup, jadi supaya virus corona itu tidak berterusan menjalar. Dan paling penting, kalau kita pulang daripada kerja ataupun bila kita keluar rumah lebih daripada 2-3 jam, balik ke rumah pastikan kita basuh tangan dengan sabun dan terbaiknya mandi. Lebih-lebih lagi, jangan kita balik rumah terus santuni anak-anak kita, dikhawatiri, dibimbangi. Anak-anak kecil mudah dijangkiti, ya. Saudara Majid, saudara Fuad, saudara anak B, itu juga saudara Muhammad Noor, saudara Mahat, saudara Nur Maria, Francis Chai, Jeno @JR, saudara Fazli Hamdani, Suwanlah, itu juga Safrizal Jai. Baik saudara, usai pencerahan ini, semalam saya tak adakan e-commerce, tapi kena meniaga saudara. Saya perlu mewawarkan pada anda, kalau anda mempunyai produk, berniaga saudara, cari rezeki yang halal. Hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar memasarkan setangih bakurnya dan juga minyak wangi daripada tanah Arab berasaskan kepada kayu gaharu. Kalau tak dapat Al-Azhar, hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Bagi teman-teman di Lembah Kelang, buah-buahan boleh dihantar terus ke rumah anda. Hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahan yang grade AAA, manis saudara, dan murah daripada harga pasar. Akhir sekali, jangan lupa popiah sira Lady Maria. Hubungi saudara Nizam untuk menikmati popiah sira yang murah, bukan mahal mana pun. Rasanya pedas, rangup dan manis saudara. Baik, kita santuni dalam segmen naluri kehidupan. Ini penting bagi saya untuk kita sebagai umat Islam, kita menghayati unjuran panduan kehidupan saudara. Kerana Imam Al-Hasan Al-Basri mendefinisikan bahawa akhlak terpuji dengan definisi yang singkat tapi padat, iaitu akhlak terpuji adalah wajah berseri-seri, penuh kemurahan hati dan menahan diri daripada menyakiti orang lain. Itu kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Sementara itu, menurut Ali Abu Talib, dia memberi definisi akhlak terpuji dengan definisi yang lebih tepat lagi. Dia membagikan akhlak terpuji kepada 3 perilaku: menjauhi yang haram, mencari yang halal, dan berbuat baik kepada keluarga. Jadi bukanlah satu yang berlebihan jika dikatakan bahawa semua kebajikan bersumber daripada akhlak yang mulia. Kerana orang yang punya akhlak mulia akan sentiasa berusaha melakukan perbuatan baik yang bermanfaat dan dalam waktu yang sama meninggalkan perbuatan tercela yang merugikan. Jadi dengan cara ini, orang beriman akan mendapat kebahagiaan di dunia dan memperoleh kemenangan di akhirat saudara. Islam menjanjikan orang yang berakhlak mulia dengan pahala yang banyak. Jadi dengan berakhlak mulia dan bertakwa, seseorang akan mudah menuju ke pintu syurga. Ketakwaan akan menjaga hubungan baik antara seseorang hamba dengan Tuhannya. Sementara akhlak mulia pula akan membina hubungan yang baik
antara sesama manusia, saudara. Hubungan menyeluruh antara keimanan dan akhlak yang mulia sangat erat. Apabila seorang itu mempunyai akhlak yang baik, maka itu menandakan keimanannya sempurna. Orang yang mukanya kelihatan cerah dan ceria selalu menahan diri agar ucapan dan tindakannya tidak menyakiti hati orang lain dan selalu berusaha memberikan kemaafan kepada orang lain. Itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Ingat tu, saudara, jagalah akhlak yang mulia, saudara, untuk diri kita. Ini bagi saya unjuran yang saya terima, kiriman daripada teman-teman. Terima kasih bagi pengirim kepada saya. Dan kita santun apa kata Datuk Syed Ali dalam mutiara katanya, jauhi diri kita daripada dua perkara. Pertama, risau ataupun terlebih risau kepada perkara yang belum lagi terjadi. Yang kedua, jangan pula menyesal kepada perkara yang telah terjadi. Sebaliknya, jadikanlah ia sebagai tauladan dan sempadan dalam kehidupan. Itulah mutiara kata kiriman sahabat saya, Datuk Syed Ali. Terima kasih, Datuk. Moga Datuk bahagia bersama keluarga dan teruslah menghantar kiriman kepada saya dalam memberi pencerahan di segmen mutiara kata. Baik, saudara, kita saling mengingati. Saya tetap mengingatkan pimpinan negara, janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara akan muflis. Saudara, hari ini adalah hari yang ke-55. Sudah pun 50 hari wujudnya kerajaan perpaduan yang bermatlamatkan untuk menangani derita rakyat. Itu dia punya natijah, hasrat impian kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim mau menangani derita rakyat. Dan hari ini, saudara, kita tinggal lagi 52 hari menanti lambaian Ramadan, saudara. Tinggal 52 hari, tak lama lagi dah, saudara. Bicara kita malam ini tajuknya masih belum selesai lagi. Masih belum selesai lagi. Saudara. Kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Katanya, buah tangan tidak seberapa penuh seraga buah pilihan. Hidup jangan sampai papa, jangan juga berlebih-lebihan. Jadi kalau hidup kita ni janganlah sampai miskin papa kedana. Tapi kalau ada sedikit, janganlah pula berbelanja berlebih-lebihan. Tambah Pak Nazil, ke taman bunga Batu Pahat, indah suasana amat teruja. Pekakkan telinga ajaran jahat, sebaik-baiknya tinggalkan saja. Jadi kalau orang mengajak kita dengan ajaran-ajaran yang tidak baik, saya pekakkan telinga. Dan terbaiknya, kata Pak Nazil, tinggalkan saja orang itu. Itu terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun untuk kita saling mengingat-ingati. Kita mengharapkan Pak Nazil di Perlis teruslah berkarya mengirimkan pantun kepada kita. Saudara, sebelum saya memberi pencerahan, jangan lupa, ini adalah peringatan penting yang perlu saya lafazkan. Tidak nanti menjerit pula program saya. Dia kata, mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke pelbagaian channel, semua itu adalah tanggungjawab anda di atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen ataupun suntingan yang dilakukan oleh pelayar kita. Jadi sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum membuat sebarang komen ataupun suntingan. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau ke semua komen-komen ditulis di sini. Semua suntingan dan komen adalah tanggungjawab anda. Prinsip kita, saudara, kita mesti agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kerana halaman ini adalah halaman informasi politik. Matlamatnya supaya warga kita dapat memahami dan mengetahui perkembangan politik dari masa ke semasa. Tak lebih daripada itu, saudara. Kalau saya ada memberi komen, maka peganglah pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan andainya anda nak menghantar kiriman pada saya ataupun nak berbincang sama sendiri di halaman buku muka ini, saudara, boleh, tak ada masalah, asalkan gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, saudara. Jangan gunakan bahasa-bahasa yang tidak melambangkan kepribadian bangsa kita. Ingat, saudara, kita adalah bangsa yang punya tamadun, kita mempunyai budi pekerti yang mulia. Ingat, saudara, santunilah dengan bahasa yang harmonis, kerana kita adalah warga cinta damai. Saudara Cangkat Jering, salam dari Temeluh, katanya. Saudara Samsul Anwar, saudara San Lili,
Saudara Syafi'i Abdul Manap, Nur Hayati Yati, Fazilah Abdullah. Begitu juga dengan Anti Eli, Puan Hasnah, Wan Syarudin, Zainal Abidin, Dali dan teman-teman yang lain. Laporan cuaca tidak ada dari laporan Kementerian Jabatan Kaji Cuaca, tetapi saya masih berpegang pada laporan yang lalu bahawa hujan di sana sini masih lagi berterusan sehinggalah besok 30 hari bulan. Jadi pada teman-teman yang telah saya katakan, khususnya di Johor dan Terengganu, berhati-hati. Sebab di Terengganu khususnya mungkin hujan boleh mendatangkan akibat banjir dan sebagainya, saudara. Itu tidak ada laporan pada wet hari ini, saudara. Jadi kita mengingat kembali, saudara. Cuma hari ini saya ingin membaca pada saudara bagaimana apa yang tular dalam media sosial sejak sebulan yang lalu. Boleh katakan tiap-tiap hari ada cerita sedih lah, kononnya adanya warga kita yang ditipu dan didera di Kemboja katanya. Tapi menurut pihak polis, sebagaimana ditulis oleh halaman Tun Carlos, bahawa kisah penderitaan ramai mangsa kes sindiket penipuan tawaran pekerjaan di Kemboja rupa-rupanya didapati bukan asli, tapi cerita sedih yang sengaja direka sendiri. Demikian menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan, hasil lawatan beliau ke Kemboja sejak Selasa lalu yang berakhir semalam, saudara. Malahan ujarnya ada mangsa terbabit setelah diselamatkan dan dihantar pulang ke tanah air, kemudian dikesan mereka pergi balik ke negara itu untuk kembali bekerja sebagai scammer. Itu keadaannya, saudara. Dan menurut Datuk Seri Abdul Jalil lagi katanya, saya pun amat terkejut kerana hasil siasatan pihak Kemboja sendiri mendapati mangsa sebetulnya bukan kes pemerdagaan manusia. Terdahulu beliau mengiringi 5 mangsa yang diselamatkan katanya oleh kerajaan Kemboja yang berusia 16 hingga 42 tahun. Tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Anehnya, kata Datuk Seri Jalil lagi, dia kata mereka berjaya dibebaskan daripada depoh tanah immigration dalam masa kurang 24 jam. Jadi artinya kadang-kadang mereka membuatkan cerita, kononnya cerita sedih, dipukul dan sebagainya. Rupanya mereka lah scammer dan mereka berada di Kemboja juga terjebak dalam perjudian, pinjam duit alung dan sebagainya. Jadi pada keluarga berhati-hati, kalau boleh janganlah kita izinkan ahli keluarga kita ni keluar negara hanya konon-konon nak cari kerja dan sebagainya. Akhirnya mereka terjebak dalam jenayah perjudian dan sebagainya, pinjam duit alung, melakukan scammer dan sebagainya. Itu saya dapati daripada penjelasan daripada pihak Bukit Aman. Jadi apa yang mereka katakan selama ini adalah sekadar penceritaan untuk menagih simpati warga saja. Ini saya, bila saya dapat benda itu, kerajaan Kemboja menyifatkan laporan yang tular dalam media di Malaysia yang lebih membesarkan isu mangsa kononnya diseksa sebagai tidak tepat dan mengelirukan. Secara jujur, pihak di sana hairan kerana rakyat negara kita tidak sabar mau kerja negara kita yang lebih baik. Tapi pelik ada pula warga Malaysia hendak ke sana. Negara kita ni banyak kerja. Apa pula nak cari tempat orang. Cuma kita kadang-kadang memilih pekerjaan. Itu saja, saudara. Baik. Menyentuh tentang 54 hari kerajaan perpaduan menangani derita rakyat, saudara. Saya melihat, ini saya cakap terus terang, jangan marah. Ini kenyataannya. Barang-barang masih mahal lagi, saudara. Belum nampak tanda-tanda pengurungan. Khususnya sebagai contoh, minyak masak. Dulu masa harga minyak sawit mentah ataupun CPO, crude palm oil, beredar pada harga 6,700 ke 7,000 bagi 1 tan metrik. Minyak memanglah mencecah sampai ke tahap 38, 39, ada yang RM40, yang bising satu negara, ya saudara. Tapi hari ini sekarang ni harga CPO atau crude palm oil hanya beredar pada kadar sekitar RM3,874 bagi 1 tan, berbanding April 2022 RM7,600 1 tan. Jadi kalau harga minyak di pasaran antarabangsa susut begitu dah setengah, kenapa pula harga pasaran minyak mentah yang kita gunakan tak turun-turun? Itu persoalannya. Saya ingin bertanya kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri Haiwan Pengguna. Sepatutnya dah turunlah. Dan sekarang ni saudara yang agak menggusarkan kerana kita sudah pun menghampiri bulan Ramadan. Apakah tidak mungkin negara bakal menghadapi inflasi Ramadan pula dengan kenaikan harga barang makanan,
bahan-bahan makanan yang saya lihat masih terus mencanak. Keadaan sekarang ni, jadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, Menteri Pertanian, Menteri Ekonomi khususnya, lihatlah persoalan ini. Jangan berlepas, dia hanya mengeluarkan kenyataan retorik, tidak menyelesaikan masalah. Sentuhan Pak Menteri itu yang paling penting. Rakyat masih terkesan lagi, saudara. Dan saya lebih membimbangkan apabila saya menatap kenyataan-kenyataan daripada negara luar, khususnya daripada Amerika, yang mengatakan bahawa besar kemungkinan negara tersebut akan meningkatkan lagi kadar faedah semalaman ataupun OPR dalam minggu depan. Jika ini berlaku, seandainya bank negara terpaksa ikut sama untuk menaikkan kadar OPR negara kita, tentulah memberi kesan yang paling parah kepada pengguna yang berhutang dengan bank. Kerana hutang ansuran pada bank naik, hutang rumah naik, hutang bayaran kereta naik, serba-serbi naik. Apakah ini tidak akan meletakkan warga dalam keadaan hidup yang agak tersepit? Ini perlu ditangani. Saudara, saya hari ini tulas saudara dalam media sosial berhubung dengan pelantikan anak anda Datuk Seri Anwar Ibrahim, Nurul Izzah sebagai penasihat kepada Perdana Menteri dalam sektor ekonomi dan kewangan. Orang bercakap macam-macam lah. Jadi kita sekarang ni mengharapkan ada bukti, ada penjelasan. Saya bercakap terus terang saudara, saya tak boleh nak memuji semata-mata untuk pujian. Sebab kita tunggu je lah. Saya akan kita tunggu apakah sentuhan-sentuhan yang bakal dilakukan untuk kepentingan rakyat. Saya tidak akan berdiam diri kalau melihat kehidupan rakyat masih lagi berada seolah berada takut lama. Kita faham, amat kita faham bahawa kerajaan hari ini adalah mewarisi segala beban ekonomi yang ditinggalkan oleh kerajaan terdahulu. 3 Perdana Menteri yang dahulu saudara. Sebab itu saya katakan kita harus berusaha untuk menstabilkan kedudukan politik kita. Namun begitu, dalam usaha menstabilkan politik yang saya lihat masih lagi adanya ciri-ciri bercemperanya saudara, tapi ekonomi juga perlu ditangani sesegera mungkin. Saya bersetuju dengan pandangan saudara Zaid Ibrahim, itu peguam yang membela Datuk Seri Najib. Hari ini dalam media sosial beliau menyatakan bahawa beliau amat berharap agar saudara Rafizi selaku Menteri Ekonomi memikirkan ekonomi yang sebenar-benarnya keadaan membelit kehidupan rakyat. Bukan hanya sekadar pergi ke kedai makan untuk melihat tanda harga, untuk mencari jalan dan sebagainya. Bukan itu saja katanya. Sebagai contoh, dari segi dia melawat ke restoran, ada baiknya dia kata dia tengok juga apa yang berlaku di Jabatan Pangkutan Jalan. Bagaimana sukanya rakyat untuk memperbarui road tax, memperbarui cukai jalan, memperbarui lesen. Dan lesen kita agak tinggi juga. Setiap tahun rakyat perlu membayar. Begitu juga dalam keadaan begini, Datuk Seri Rafizi kena tegaslah berbincang dengan Datuk Seri Saifuddin. Sebab kata Datuk Zaid, kenapa perlu banyak sangat halangan ataupun sekatan jalan raya oleh pihak polis, yang akhirnya ramailah yang akan kena denda. Ini juga akan mencopet wang daripada poket rakyat. Bagaimana pula tentang kalau kehilangan kad pengenalan, kehilangan pasport, secara kad pengenalan duduk dalam dompet kita, kadang-kadang tercicir, kena denda pula. Jadi soal-soal ini yang membuatkan rakyat semakin tertekan. Persoalan ini perlu dibincangkan bagaimana untuk mengatasi sekarang ni. Katanya begitu juga persoalan dekat Puspakom, kereta-kereta yang nak membarui road tax kena beratur panjang, menghabiskan masa. Ini soalnya tak nampak, tapi kerana melibatkan ramai, akhirnya ia turut merosakkan aktiviti ekonomi. Begitu juga dengan persoalan tol. Pengumuman tol itu hari cuti tahun baru Cina, katanya tol 2 hari, tapi hari Ahad dia kena balik, terkejut rakyat kerana mereka tak faham bahawa pengumuman pengurangan ataupun tiada tol ada pada malam 20 dan 21. Jadi rakyat ingatkan pada hari Sabtu dan hari Ahad. Mana cuti umum, rupanya kena pada hari Ahad. Mengamuklah. Itu keadaannya. Dan ini juga perlu dikaji setuntas mungkin persoalan tol. Jadi sebenarnya terlalu banyak isu-isu yang menghimpit masyarakat dan juga rakyat. Dan kita mengharapkan agar dipikirkan satu mekanisme bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Harga barang satu hal,
pendapatan satu hal, bidang pekerjaan satu hal, cukai-mencukai ini satu hal, dan denda yang perlu dibayar oleh rakyat sekiranya mereka melakukan kesilapan yang tak sengaja. Contoh, kalau bawa kereta tiba-tiba terlupa. Saya sendiri pun kadang-kadang lupa nak membarui lesen saya. Jadi anda kena cek balik. Buka dompet anda, tengok lesen anda bila tarikh tamatnya. Jangan pula nanti tiba-tiba ada sekatan lalu lintas, maka lesen dah tamat tempoh, kena bayar denda, bukan kena bayar teks lesen. Itu keadaannya yang disuarakan oleh Datuk Zahid Ibrahim. Dia kata selaku Menteri Ekonomi, jadi dia kata kenalah beliau tegas bertemu dengan setiap kementerian, membincangkan dan melihat bagaimanakah usaha-usaha yang dapat dilakukan. Sebab persoalan sekarang ni amat menghimpit kehidupan rakyat, dan akhirnya nanti rakyat akan kecewa. Itu gambarannya, lihat sendirilah. Akhirnya rakyat akan memulangkan balik kekecewaan mereka apa saja yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mahu berusaha untuk menangani ekonomi negara dipandang sinis. Contoh saya katakan hari ini, heboh satu negara. Media sosial berterabur apabila diumumkan Nurul Izzah sebagai penasihat ekonomi kepada Perdana Menteri. Jadi isu besar. Bagaimanapun kita mengharapkan ada sesuatu yang lebih baik dengan kehadiran Nurul di situ. Kalau itu dapat dilaksanakan, tentulah ada kelegaan. Jika tidak, berterusanlah parti-parti pembangkang akan menjadikan isu. Macam Pak Lah dulu isu kerajaan 3 beranak. Itu masalah, saudara. Malahan saya juga mengharapkan besok saya bekerja. Teman-teman yang berkhidmat di kumpulan wang simpanan pekerja, fikirkanlah tentang permintaan yang diutarakan oleh penyimpan-penyimpan yang mempunyai simpanan mengatasi lebih 100 ke 200 ribu. Sebab mereka mahukan kalau boleh diberikan kemudahan untuk pengeluaran bersasar. Bukan semua orang, bersasar. Kalau simpanan tak cukup, janganlah beri, tak ada masalah. Tapi mereka yang mempunyai simpanan yang lebih, itu saja yang kita harapkan, saudara. Baik, itu kedudukan ekonomi, cuaca, apa yang berlaku konon-kononnya mengaku bahawa mereka didera di Kemboja, sedangkan itu fake news dan sebagainya. Dan hari ini saya melihat ini segmen sekali serban tersangkut ni, saudara. Saya panggil segmen ni segmen sekali serban tersangkut. Memang tersangkut habis dah sekarang ni. Masih lagi bercerita tentang pemecatan beberapa orang ahli-ahli UMNO. Bagi saya dah pecat tu sudahlah, apa nak bising-bising lagi. Sebab pemecatan mereka bukannya hukuman mati, saudara. Jadi soalnya sekarang ni banyaklah saya terima kan yang kenyataan mereka ni sebenarnya tak pandai. Ada kepandaian pun tak bijak. Bila berpolitik, semenjak UMNO kalah dalam PRU 14, semasa Najib jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Ahmadi menjadi dalam keadaan lemas dan membangkitkan semula UMNO, tapi tidak dinilai. Selepas PRU 15, tokoh dan ahli serta penyokong UMNO berletir dan tertanya-tanya, kadang-kadang menuduh pemimpin telah hilang maruah lah kononnya apabila melakukan kesepakatan bersetuju menerima Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan. Dan banyaklah ceritanya. Hari ini saya melihat kenyataan yang Muhammad Malik Tengku Razili Hamzah sewaktu beliau diwawancara oleh wartawan TV3 di Gua Musang. Semalam beliau berada di Gua Musang menyantuni warga UMNO Gua Musang, saudara. Dan menurut yang Malik Tengku Razili Hamzah, dia kata soal pemecatan ahli ini adalah kepada mereka yang melanggar disiplin. Itu merupakan perkara biasa bagi sebuah parti politik. Katanya setiap parti mempunyai peraturan dan disiplin tersendiri yang perlu dipatuhi oleh setiap ahli. Seseorang yang tidak ikut tata cara, cara kerja dan susunan organisasi pasti akan dikenakan disiplin untuk menjaga atau supaya parti berjalan dengan baik. Apatah lagi dalam keadaan sekarang usaha dijalankan untuk menstabilkan keadaan politik. Itu kenyataan Tengku Razili Hamzah. Jadi katanya kita menghadapi pemilihan pemimpinan parti daripada semua peringkat, dan sudah tentu ketua parti akan mengawasi perjalanan parti dan tingkah laku pemimpin, sama ada yang menjalankan tugas biasa atau ada yang punya minat untuk mencabar jawatan tertentu sampai ke peringkat tertinggi, katanya. Jadi isu pemecatan bekas ahli Parlimen Rembau Khalid Jamaluddin,
Pengurusi Perhubungan UMNO Selangor Tan Sri Nur Omar, ataupun penggantungan Syamuddin Tun Sin On. Jadi menurut Negara Dali, beliau tidak terkejut, tidak akan sebut dan percaya perkara itu sudah diteliti dengan cermat oleh pihak yang bertanggungjawab, termasuklah jawatan kuasa disiplin. Kalaulah tidak puas hati katanya, boleh buat rayuan, kerana ini perkara biasa dalam parti politik. Itulah kebiasaan. Kalau orang kena tindakan semua itu, dia boleh merayu. Sama ada rayuannya ditimbang atau tidak, itu terpulang kepada pihak yang bertanggungjawab. Jadi katanya tak perlulah dia nak nasihatkan. Dia kata semua orang dah dewasa, semua orang dah bertaraf pemimpin, jadi tak payahlah nak minta nasihat dari beliau katanya. Ini keadaan sebenarnya, saudara. Dan saya melihat, saudara, jangan lupa, sebab adalah orang bercakap tentang PAS pun mempersoalkan. Jangan lupa, saudara, PAS pernah memecat Datuk Hassan Ali sebagai Esko Kerajaan Negeri Selangor. Dipecat sebagai ahli katanya kerana beliau menimbulkan persepsi seolah-olah bertentangan dengan dasar partinya. Konon waktu itu nak jaga DAP, nak jaga hati pemimpin DAP waktu itu, kerana PAS berada dalam Pakatan Rakyat di Selangor waktu itu. Kerana Datuk Hassan Ali mahukan agar Selangor menghentikan penjualan arak secara terbuka. Akhirnya Hassan Ali dipecat daripada ahli PAS. Itu catatan sejarah yang lalu. Begitu juga selepas langkah Sheraton. Jangan lupa, baru saja berlaku saya kira tahun 2020, 11,000 ahli parti keadilan PKR yang dipecat. Bukan sikit, saya. Dan saya melihat Tan Sri Muhyiddin dan pimpinan PBM pun, dia pun turut pecat. Bukan saja ahli, malah Dr. Mahathir pun kena. Sekarang ni sibuk mempertikaikan tindakan Presiden UMNO memecat ahlinya yang mereka ternyata melakukan pengkhianatan serta penderhakaan terhadap parti. Dan dia pun melontarkan dengan pelbagai pandangan negatif terhadap UMNO. Saya menerima kiriman, saudara. Saya menerima kiriman, ini flashback zaman yang silam. Seorang teman dia hantar kenyataan kepada saya bagaimana kenyataan Khairi Jamaluddin sewaktu beliau menjadi Menteri Kesihatan. Waktu itu dia Menteri Kesihatan berhubung dengan isu suntikan vaksinasi. Jangan lupa, saya, pada tanggal 16 Oktober 2021, Khairi Jamaluddin dicatatkan oleh saudara Ridauddin Daud. Dalam media dia berkata, jika rakyat enggan melakukan vaksinasi ataupun suntikan vaksin pencegah COVID-19 ini, dengan angkuh dia kata apa? Kerajaan akan susahkan hidup anda selepas ini. Tapi bila dipecat Khairi kerana salah disiplin, semua orang seolah nak membela Khairi Jamaluddin. Saya hairan. Saudara, ingat, saudara, doa orang yang terinaya makbul. Waktu itu bila dia kata orang yang tak nak melakukan suntikan vaksin, kerajaan akan menyusahkan hidup anda. Wow, sombong. Saya mengulang kembali kiriman teman saya. Mana retinya dia bersetuju Khairi ni dipecat terus daripada UMNO. Itu keadaan saya. Dan saya melihat je semalam juga Tan Sri Muhyiddin, dia pun ambil kesempatan membidas UMNO. Sedangkan tak kena mengena dengan parti dia pun. Dia kata UMNO sebagai parti dah tiada kedemokrasi dan gila kuasa katanya. UMNO pecat KJ dan Noh Omar. Malahan katanya UMNO kini sudah tidak lagi menjadi benteng untuk mempertahankan orang Melayu dan tiada lagi demokrasi dalam parti tersebut. Itu kata Tan Sri Muhyiddin. Saya nak cakap, tak payahlah cakap parti orang. Jaga parti PBM tu, parti bersatu. Dan sebab Muhyiddin juga bekas timbalan presiden pernah dipecat daripada UMNO. Jangan nak marah, nak balas dendam pula. Jangan lupa, 3 tahun dulu Muhyiddin pernah pecat serta-merta pengurusi PBM, timbalan presiden PBM, ketua pemuda PBM dan 2 orang ahli parlimen, iaitu Mazli Malik dan Amiruddin Hamzah. Dia pernah buat. Sebab saya katakan, bila dia buat tak mengapa, orang lain buat tak boleh. Cuma, saudara, dia bukan saja merampas kuasa daripada Mahathir, tapi dia pula pecat pengasas parti itu, pengurusi timbalan presiden, ketua pemuda dan ahli parlimen parti sendiri. Semua dah pecat. Ini keadaannya. Jadi sekarang ni saya lihat sekarang ni agak menghairankan saya. Ini agak menghairankan saya. Ada seorang teman saya lah, dia seorang blogger dan pengamal media sosial. Dia bukan ahli UMNO. Sebab dia mengaku dia bukan ahli UMNO. Dia adalah warga PAS. Dia mengaku dia sebagai ahli PAS dan sibuk mengulas tindakan Presiden UMNO dengan pelbagai naratif.
Sehingga kan sampai dia menuduh ia merupakan campur tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam UMNO. Saya kata, apa benda ni dia ni bercakap ni? Seolah-olah bila bercakap tu, tapi bayangannya lah, dia sayangnya sangatnya UMNO ni. Bila dia kata dengan tindakan itu UMNO boleh kalah dalam pilihan raya umum, UMNO nanti hilang keyakinan rakyat, kononnya dakwaan dia lah melalui media sosialnya. Sedangkan dia bukan ahli UMNO. Saya rasa pelik, macam mana ni? Dia ni bukan ahli UMNO, dia ahli PAS. Dia pemuja pemimpin PAS. Tapi tindakan Zahid Hamidi ni tak betul. Keadaan ini akan mengurangkan keyakinan rakyat pada UMNO. UMNO bakal hilang lagi kursi dalam pilihan raya akan datang. Ini semua adalah unjuran ataupun campur tangan Anwar Ibrahim. Pula dah. Jadi matlamatnya lain tak ada, saudara, untuk memburukkan UMNO supaya dilihat jelek oleh rakyat. Itu saja matlamatnya. Dan kita pula warga UMNO boleh percaya, boleh menggih. Ya, betul cakap tu. Bagi saya dia buka benda begitu, saya senyum. Dengar boleh, saya tak akan percaya. Ini gambaran, saudara. Saya perlu menjelaskan sebab saya melihat sejak berlakunya pemecatan, satu negara, satu dunia bercakap. Ertinya bagi saya UMNO masih hebat. UMNO masih lagi menarik perhatian warga, menarik perhatian daripada parti-parti pembangkang. Mereka concern pasal UMNO ini. Tapi apakah mereka keprihatinan mereka pada UMNO ini jujur, ikhlas pada kepimpinan? Tidak. Mereka cuba untuk mengaut kesempatan untuk mencari kepentingan politik dan menghakiskan kepercayaan rakyat pada UMNO. Itu matlamat mereka. Yang warga UMNO duk dengar ni apa hal? Ini masalahnya dan percaya pula tu. Begitu juga macam mana mantan Perdana Menteri. Saya malas nak ulas sebab dia dah bukan lagi Perdana Menteri. Dia kata Datuk Lokman Adam, dia orang pencen. Sudah-sudahlah. Kalau rasa nak bertanding nak presiden, mengekalkan jawatan sebagai nak presiden, bertandinglah. Tak ada masalah. Dan nak marah kenapa pula? Dia kata dia tidak bersetuju dengan pemecatan itu. Kononnya, pertama tak ikut aturan, kedua tak dibincang dan diperhalusi sebelum tindakan itu diambil. Sebab dia mengatakan dia tidak bersetuju. Jadi saudara, saya ingin menjelaskan, beliau seorang peguam. Dia seorang peguam. Betul bila dia kata bila setelah disiasat, bincang dan perhalusi, barulah satu tindakan dicadangkan oleh lembaga disiplin parti boleh membaca kalian. Dia terlupa ke? Dalam UMNO ada perkara 20.4. Sila buka perlembagaan UMNO. Buka perlembagaan UMNO perkara 20.4. Dalam perkara 20.4 ini jelas UMNO mengatakan tanpa menyentuh hak Majlis Tertinggi. Itu hak Majlis Tertinggi, saudara, punya kuasa yang besar. Lembaga disiplin di peringkat Badan Pertubuhan Negeri atau bahagian setelah mendengar dan berpuas hati terhadap pelanggaran peruntukan perlembagaan ini atau tata etika ahli UMNO bolehlah mengenakan mana-mana hukuman setakat yang diperturunkan kuasa oleh Majlis Tinggi. Jadi kalau Majlis Tinggi turunkan kuasa pada mereka. Jika tidak, kuasa itu hak mutlak Majlis Tinggi. Baca ni perlembagaan. Dia seorang peguam, saya malah nak bertekak. Sebab dia bekas Perdana Menteri. Dulu pun saya dah beritahu bahawa jadi Perdana Menteri, kita mendukung beliau sebagai Perdana Menteri. Tak ada masalah pada kita. Tapi dah sekarang ni, banyak permasalahan-permasalahan yang dilakukan. Jadi warga UMNO pasti tak akan lupa. Jadi bila dah buka benda begitu, saya terpaksa buka sedikit. Bagaimana dia sendiri waktu menjadi Perdana Menteri, dia melanggar ketetapan Majlis Tinggi UMNO. Bukan dia tak pernah langgar. Dia pernah langgar. Dia menerima jawatan timbalan Perdana Menteri. Walaupun Majlis Kerja Tinggi UMNO waktu itu membuat keputusan jangan kita menerima jawatan. Betul, dia berjumpa dengan Datuk Zahid Hamidi, bertanya bahawa dia tanya Datuk Zahid, boleh ke dia menerima jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri. Datuk Zahid dia kata, kalau dia kata jangan, nanti orang kata dia pentingkan diri dia sebab tak dapat, tak bagi orang lain pegang. Tak ada, dia kata pulanglah, dia kata. Kalau dia rasa dia boleh bawa jawatan tu, bawalah. Tetapi Majlis Tinggi buat keputusan tidak menerima sebarang tawaran daripada Perikatan Nasional. Dan dia menandatangani perjanjian persefahaman MOU dengan pimpinan dari Pakatan Harapan ketika itu tanpa kebenaran parti UMNO, dan ia tidak dibincangkan dalam Majlis Kerja Tinggi.
Majlis Kerja Tinggi buat keputusan. Jangan lupa saudara, menarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin waktu dia Perdana Menteri waktu dulu. Tetapi apa yang berlaku? Dia buat press conference, dia buat sidang media di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, menyatakan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin. Ya, sebenarnya dia pun boleh diambil tindakan pelanggaran disiplin itu. Ini saya bila dia petikaikanlah, dia mengadakan penjajahan sulit. Ini lebih teruk lagi, tanpa pengetahuan Majlis Tinggi. Saya bukan nak mengungkit. Ini bila dia menyerang pimpinan Majlis Tinggi, konon tak bersetuju dan sebagainya. Saya selalu katakan, kalau anda ada penyakit, ada kurap ni, jangan buka baju. Saya bukan secara peribadi, saya tak naklah bercakap. Saya rasa dia dah sebagai bekas mantan Perdana Menteri, apa nak lagi? Segalanya dah cukup. Bodyguard ada, pencen ada, gaji besar. Apa nak lagi? Dia duduk diam-diam. Kalau rasa nak bertanding Presiden UMNO, tunggulah 3 tahun lagi, bukan lama pun. Cuma sekarang ni dirasakan tak sesuai, kata ahli, bukan kata Presiden. Presiden UMNO dia kena terpulang pada ahli. Dan ahli-ahli buat keputusan waktu Perhimpunan Agung UMNO. Masa itu betul anda tak bersetuju, kenapa tak bangun bersuara? Boleh sebagai ahli, sebagai naib presiden boleh cakap, saudara pengurusi, saya nak bercakap. Boleh. UMNO Parti Demokrasi. Tak ada pun. Dalam dewan diam, di luar dewan ngongek-ngongek. Ini yang saya katakan kadang-kadang macam perangai ikan baung. Kalau di kampung saya ni macam perangai ikan berukang. Saya kalau nak mancing ikan berukang ni, saya gelilah saudara. Kadang tak habis-habis. Yang sudah tu sudahlah. Ini gambaran saya nak menjelaskan kepada warga kita yang tak faham. Bercakap soal perlembagaan macam mereka ni faham sangat. Apakah mereka membaca perlembagaan UMNO ni? Ini kena baca sebagai ahli parti, kena tahu kuasa Majlis Tinggi apabila ketiadaan Perhimpunan Agung UMNO, itu kuasa Majlis Tinggi. Kalau dia kata dia nak pecat, dia pecatlah. Terima kasihlah pada Majlis Tinggi kerana tidak memecat saudara sebagai ahli UMNO. Atau apakah anda mengundang untuk diri anda dipecat? Saudara, ini saya tak mau bercakap, dia ada cakap soal kacau bini orang dan sebagainya. Saya tak mau attack secara personal, saudara. Kita berbicara secara prinsip. Prinsip saya, mantan Perdana Menteri, dia menzahirkan tidak bersetuju. Buat apa nak cakap di luar? Kenapa tak bercakap dalam mesyuarat? Tapi dia kena fahamlah. Dalam mesyuarat, saya dah katakan, dalam mesyuarat Majlis Tinggi panas. Usahakanlah mengutarakan hujah-hujah anda. Tapi kalau majoriti tak menerima hujah anda, kena terima hakikat. Ini demokrasi. Bukannya apa cakap you semua orang kena ikut. Mungkin dia merasakan dia sebagai mantan Perdana Menteri, macam Perdana Menteri dulu, cakap apa saja orang kena ikut. Tak boleh dah. Mesyuarat kena ikut kehendak suara ramai. Saya dengar ada 4-5 orang bercakap, saya tak bersetuju pemecatan, no, saya tak bersetuju begitu. Betul, anda tak bersetuju, tak perlu bercakap di luar. Sebab anda juga terdedah diri anda untuk diambil tindakan disiplin nanti. Itu keadaannya, saudara. Ni ada pula, saya tengok macam, ini sebab kita masih belum selesai. Ada pula daripada pimpinan lepas yang mempertikaikan tentang pemecatan dalam UMNO. Dia lupa bahawa PAS juga pernah ahlinya menyingkirkan presiden mereka. Presiden PAS, Datuk Asri Haji Muda, yang mewarisi kepimpinan PAS daripada Dr. Burhanuddin Al-Helmi, daripada Profesor Zulkifli Muhammad, itu Allahyarham Datuk Asri Haji Muda. Pada muktamar PAS tanggal 23 Oktober 1982. Dan waktu itu Datuk Asri pernah buat kenyataan. Dia kata muktamar PAS dicemari dengan slogan pro-revolusi Iran, dengan gambar-gambar tokoh revolusi Islam Iran dijulang. Malah ucapan beliau juga turut terganggu. Ini sila refer lah, baca Utusan Melayu, Utusan Malaysia, dia dilaporkan pada 23 Oktober 1982. Dan pada 24 Januari 2018, wartawan Aziz Ishak menulis, dalam saya kata ini mesti dalam Utusan Melayu ni, Utusan Malaysia, bahawa Datuk Asri Haji Muda merupakan presiden PAS pertama yang disingkirkan oleh ahlinya. Jangan lupa saya, ini berlaku. Jadi tak ada masalah kita dengan UMNO, tak pernah kacau pun. Yang kau nak campur sini, apa hal? Sepatutnya apa yang berlaku dalam UMNO tengok sajalah. Nak ulah buat apa? Tak ada kena-mengena. Macam saya katakan, blogger daripada bukan ahli UMNO, dia ahli PAS. Konon-kononnya seolah-olah
Cara dia bercerita tu, UMNO ini kesilapan Zaid Hamidi kerana begitu-begitu. Buat ini, akhirnya rakyat tidak hilang kepercayaan. Nak sebut buat apa? Bagi saya, mereka nak menangguk kesempatan untuk menghakiskan kepercayaan pada UMNO. Itu saja matlamat mereka. Sebab itu, saya berdiri teguh atas kepentingan ataupun ketetapan Majlis Tinggi yang mengambil tindakan. Malahan, saya sendiri bercakap saban malam. Saya mengkritik Presiden kerana berlapang dada untuk mempertahankan ataupun tidak mengambil tindakan. Rupanya dia menanti keputusan daripada lembaga disiplin. Dia bukanlah keputusan kemarin tu dibuat oleh beliau sendiri. Ini masalah kena faham, saudara. Jangan kita mudah terpengaruh dengan orang-orang yang memang nak ambil kesempatan. Atas sedikit saja masalah berlaku dalam UMNO ni, terus jadikan isu. Apa saja berlaku dalam Pakatan Rakyat, terus jadikan isu. Apa berlaku dalam Parti Keadilan, terus jadi isu. Kita sepatutnya menghormatilah mereka dengan cara mereka. UMNO tidak pernah pun mengkritik bila Parti Keadilan memecat 11,000 ahlinya. UMNO tidak pernah pun mengkritik bila PAS memecat Datuk Hassan Ali. Dan bagaimana saya nak tanya, apabila waktu Datuk Lokman Adam dipecat, adakah melalui Biro Disiplin? Tak ada. Ini boleh tanya dengan beliau. Datuk Lokman Adam, ahli Majlis Tinggi yang mendapat undi antara undi yang tertinggi. Nombor 4 ke nombor 5 tak silap saya. Beliau ahli Majlis Tinggi UMNO yang dipilih oleh ahlinya dan dipecat melalui mesyuarat Majlis Tinggi UMNO. Tak ada pun melalui Biro Disiplin. Kenapa soal itu Datuk Ismail Sabri tak nak bercakap? Bagaimana waktu pemecatan Datuk Zahid Ibrahim? Begitu juga. Jadi soal apa yang dikatakan oleh Tengku Razak itu ada benar. Soal memecat kalangan ni biasa. Jadi tunggulah. Kalau rasa diri tu terinaya, rasa dah insaf, buatlah rayuan. Apa ada masalah? Ini tidak lagi didengungkan. Soal kamu nak masuk parti lain, silakan. Kononnya kamu ni penting sangatlah. Sebab dia kata diri seolah dia bijak lah, dia hebat. Sebab itulah dia melihat Presiden UMNO ni is nothing. Sebab semalam saya dah katakan, Presiden UMNO berlapang dada nak lantik dia sebagai ketua penerangan, dinyehkannya begitu saja, saudara. Itu masalahnya. Dia ingat ahli Majlis Tinggi UMNO pun tak secerdik dia hebat sangatlah. Maklumlah, Oxford boy. Itu keadaan saya. Jadi bagi saya lah, warga UMNO harus mengambil apa yang berlaku. Ini jadi istiqomah lah. Alhamdulillah sekarang, saya beri jangka lebih kurang dalam seminggu. Benda ni akan senyap lah. Benda ni akan sunyi, tak ada lagi. Sebab penyakit dah dibuang. Bisul memanglah bila cabut dia punya punat, sakitnya Tuhan aja yang tahu. Saudara, gigi yang sakit pun bila dicabut, memanglah tendang kursi berada. Tapi lama kelamaan dia baik. Cuma rongak saja. Apa ada masalah? Tak handsome je. Ini masalah bila sakit gigi dibiarkan. Bisul dibiarkan. Satu badan demam. Saudara Haruka, UMNO tak gila jawatan. Tak baik kata begitu. Pemimpin. Saudara ni Papa Wong dia kata duri dalam daging wajib dipecat. Memang sepatutnya begitu. Saudara. Masa sekarang saudara Nur Azli Khairi, dia kata masa sekarang bos pakcik tu tak nak mau turun. Dia bukan tak nak turun. Kena ingat dia dipilih oleh ahli. Tiap-tiap orang terpulang pada ahli. Kenapa kita benci? Dia berada di situ ke atas pilihan parti. Ahli parti masih nakkan dia. Sebab itu dalam Perhimpunan Agung UMNO baru ini, ahli-ahli menyuarakan pandangan jangan ada pertandingan. Ada ke dia kata, jawatan Presiden mesti ditandingi. Kita tidak setuju lagi dengan Presiden. Kalaulah majoriti ahli suruh dia turunlah. Masalah sekarang ni, kita menzahirkan kebencian. Saya minta lah teman-teman, jangan wujudkan rasa benci. Jangan ada benci di hatimu. Saya tidak minta untuk anda rasa sayang. Kita tengok dulu, lihat apa yang dilakukan. Ini keadaan saya. Dan sekarang ni, wabak sekarang ni. Sekarang saya tengok, saya ketawa saya. Ada konon-kononnya, ada cerita kononnya saudara, bahawa ahli UMNO akan keluar beramai-ramai. Tak dengar apa lagi saudara. Mereka mencipta naratif seolah-olah apa yang berlaku pada Khairi, apa berlaku pada Isyamuddin, apa berlaku pada Nohma, apa berlaku pada Syahril Hamdan,
Apa berlaku pada siapa lagi tu? Apa ini Salim Sharif, apa berlaku dengan satu ketua bahagian di Johor itu. Mereka cuba mencipta satu naratif seolah-olah ahli UMNO ni akan berdiri teguh di belakang mereka. Sebab saya dapat dengar juga, saya nak pesan pada anda tidak seperti pemecatan berlaku terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab latar belakang agak berbeza. Datuk Seri Anwar Ibrahim disingkirkan daripada UMNO oleh Dr. Mahathir dengan kepelbagaian isu-isu yang orang rasa tidak ada logika. Dicipta naratif dia melalui buku 50 dalil kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tak layak jadi Perdana Menteri. Jadi penyingkiran beliau itu membuatkan rakyat pada mulanya okey juga, terima, tunggu dipecat. Okey. Ada juga kalangan warga UMNO yang mengikut beliau, tak bersetuju Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dipecat. Ada. Jadi ada juga perarakan beliau boleh mengumpul ratusan ribu orang. Tetapi bila berlakunya peristiwa mata lebam, datang simpati rakyat. Dalam politik ni saudara, simpati adalah sesuatu yang paling bahaya. Kalau bila rakyat dah bersimpati, susah kita nak tanggalkan perasaan simpati itu pada rakyat. Tapi kebencian ni boleh dibasuh. Bila orang itu yang dibenci, dia dapat melihatkan kepimpinannya, akhirnya orang boleh terima. Tetapi simpati Datuk Seri Anwar Ibrahim sebab rakyat simpati mata lebam. Dan wujudnya Parti Keadilan, itu yang ramai menyertai beliau. Dan rakyat berdiri sokong, berdiri teguh di belakang kepimpinannya. Sakat 4-5 orang ni, silakanlah, tak ada masalah saya rasa. Warga UMNO tidak akan meninggalkan parti mereka. Dan berapa banyak lagi lah nak wujudkan parti. Bagi saya silakan. Kalau nak menyertai parti-parti sedia ada, tak ada masalah bagi saya. Ini sekarang ni saudara, kita perlu saya untuk berserulah pada pimpinan akar umbi, ketua bahagian, yang anda tidak dikenal sebarang tindakan, anda dilihat masih sayang kasih. Sebab saya dengar juga tadi kenyataan daripada timbalan Ketua UMNO Bagan Semberong. Sebab sekarang ni musim pemilihan parti akan berjalan, bahawa dia kata dia akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk mententeramkan Ali. Alhamdulillah. Pemimpin datang, pemimpin pergi. Takkan bila tak ada tu mati semuanya, saudara. Tapi akar umbi, pimpinan akar umbi perlu memulakan penyebaran informasi. Itu yang paling penting. Jangan duduk diam. Ali nak tahu juga. Sebab itu masa Perhimpunan Agung UMNO itu saya dah memberi kritikan. Perwakilan buat apa? Patutnya berada dalam dewan, dengar apa yang dibahaskan oleh perwakilan. Sebab itulah oleh politik yang dinantikan oleh peringkat akar, ahli-ahli akar umbi untuk diterangkan. Tapi sebab berlega dekat coffee house, akhirnya orang pun tak tahu apa cerita. Dia sendiri pun tak boleh nak bercerita. Nah sekarang ni kita akan mengadakan pemilihan parti yang perlu dijelaskan pada ahli UMNO bahawa ini bukan kehendak Presiden. Perlu dijelaskan kenyataan ucapan Presiden. Saya ada simpan saudara. Dia ada ini ucapan. Dia mengatakan secara terus terang soal pemilihan jawatan dalam parti terpulang pada perwakilan. Dia tak ada kata elakkanlah ada pertandingan. Tak ada. Cuma perwakilan dalam menyahut ucapannya mengatakan bahawa eloklah jangan diadakan pemilihan bagi jawatan Presiden dan timbalan Presiden. Tapi perwakilan yang ada tak nak dengar. Duduk kat coffee house bersembang. Sebelum ini musim ni saudara. Bulan depan. Berkeliaranlah pula. Jangan lupa saya jadi perwakilan ni ke Perhimpunan Agung UMNO nanti. Pilihlah saya. Untuk apa? Dapat jadi perwakilan, tayang dia punya badge besar. Akulah perwakilan, dapat beg, pakai baju Melayu. Tapi duduk bersidai kat coffee house. Itu anda tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab anda sebagaimana yang diamanahkan oleh ahli. Dan dalam keadaan sekarang kita harus berusaha lah untuk mengukuhkan ukuah sama ahli kita. Yang sudah tu sudah. Soal Ismail Sabri tak setuju ke apa semua, dia bagi saya lah, saya tidak mahu ambil sikap seolah personal. Tapi saya bercakap soal dia tak setuju, okey dia suarakan dalam mesyuarat Majlis Tinggi. Tapi tak boleh dia bawa keluar. Jangan lupa setiap ahli Majlis Tinggi UMNO mengangkat sumpah. Wabillahi wa ta'ala, saya berjanji dan bersumpah akan menyimpan rahsia-rahsia parti. Itu ada perjanjiannya, ada sumpah lafaznya waktu mereka menjadi jawatan sebagai ahli Majlis Tinggi. Tiba-tiba apa yang persidangan mesyuarat kamu cerita di luar. Sebenarnya Ismail Sabri boleh diambil tindakan kalau mahu.
Kerana pertama sekali cerita dia waktu jadi Perdana Menteri, waktu timbalan Perdana Menteri, membelakangkan parti apa semua tu. Okeylah, bolehlah kita maafkan kerana jawatan dan sebagainya lah. Dia jadi Perdana Menteri, okeylah lagi. Dia buat apa ini perjanjian bersulit lah yang tanpa pengetahuan Majlis Tinggi, tanpa pengetahuan UMNO. Ini bukan tak ada. Dan tetapi yang paling besar, dia melanggar sumpah dalam Majlis Tinggi UMNO. Apa yang dibincangkan dalam Majlis Tinggi UMNO tidak boleh orang lain tahu. Saudara, ini cerita benar. Tak boleh siapa pun mengetahui. Jadi kalau waktu kamu berhujah, orang tak nak terima, kamu cerita pula di luar, artinya kamu membocorkan rahsia parti. Macam Norma, dia keluar je parti tu. Saudara Adam Jebat, dia kata PN dah expired. Itu memang pun. Saya bercakap dengan PN ni, Perikatan Nasional ni, memang dah expired dah sekarang ni. Saya rasa lah, pilihan akan datang, mereka juga tidak mungkin mampu mengadakan dana-dana politik sebagaimana yang ada. Saya dipahamkan bahawa Suruhanjaya Pencegah Rasuah sedang mengintai dan memerhati. Ada pula kata kononnya akaunnya telah dibekukan, kononnya adanya benari dan sebagainya, dah mula disiasat dan sebagainya. Malahan tadi saya tengok Sabah Insight satu media sosial, saya kata saya tak maulah macam terlibat benda-benda begitu, tapi dia dedahkan pendedahan daripada Sabah apa kata tadi. Saya terkejut, saudara. Tapi mengharapkan bukanlah itu cerita benar. Mengharapkan. Jika tidak, malulah, saudara. Wan Trooper dia kata KJ Presiden Perikatan Nasional, silakan. Tak ada masalah. Cuma saya berbalik pada yang apa dilaporkan oleh Sabah Kini rasanya. Satu media sosial, kalau anda berkesempatan, tekan Sabah Kini. Sedangkan terperanjat mau bagaimana aktiviti-aktiviti yang bagi saya lah yang menyentuh soal keselamatan negara, di mana pemimpin kalau benar, saya mengatakan benda tak benar. Kalau ini benar, saudara, malanglah bagi kita pemimpin yang sanggup. Kalau benar itu benar berlaku, pemimpin sanggup menggadaikan maruah negara hanya kerana wang, hanya kerana wang ringgit, maka perlibatan para penjenayah dan sebagainya. Dan saya amat mengharapkan apa yang dilaporkan oleh Sabah Kini rasanya tu, saya pihak SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, eloklah lakukan siasatan. Dan kita tak mahu kebejatan ini dibiarkan, dipendamkan begitu saja, saudara. Bukan kerana mereka daripada Parti Perikatan Nasional, tidak. Tapi bagi saya, kalau orang daripada UMNO pun buat tak betul, kita dedahkan. Saya sebab ini tadi, PN bakal kluster mahkamah juga, tunggulah. PN dah ketak lutut, siasat semua. Ini bukan hanya 92 bilion, saudara. Banyak kejahatan lain-lain lagi yang saya dengar. Saya tidak mahu bercakap satu benda yang belum disahkan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Sebelum seorang itu dibawa ke mahkamah. Yang saya boleh sahkan hari ini, Pendakwa Raya Gopal Siram dah padam. Itu keadaannya, saudara. Itu memang betul lah. Tak boleh siapa nak cakap. Itu dah padam dah. Selesai satu bab. Tak tahulah siapa pula lagi mahkamah akan mencari gantinya untuk digantikan sebagai pendakwa raya dalam kes berhubung dengan YNDB, Datuk Seri Najib, Datuk Seri Rosmah dan sebagainya. Kita tunggu. Itu keadaannya. Tapi satu chapter dah selesai. Cuma saya merasakan bahawa kebejatan politik ini nampaknya berbalik kepada soal perut. Akhirnya at the end of the day, saya melihat mereka yang berebut sangat nak jadi jawatan, sebenarnya, saudara, orang yang kena pecat daripada UMNO itu semua dah kaya raya. Sama ada Nur Omar, Isyamuddin, Salim, KJ, semua dah kaya raya. Kami warga UMNO peringkat akar umbi, apa yang ada, apa kami dapat? Hanya sekadar menyokong. Oh, berdiri tegur belakang KJ, berdiri tegur belakang Isyamuddin, berdiri tegur belakang Ismail Sabri. What do we get? Kami benar-benar ikhlas dalam perjuangan parti. Anda semua dah kaya raya. Yang jadi menteri, yang jadi wakil rakyat, yang jadi pengurusi JLC, mengaut keuntungan hasil daripada perjuangan parti. Akhirnya sebab anda, parti dipandang hina. Sebab tindakan anda itu yang merobek kepercayaan rakyat, anda mengaut segala kekayaan, akhirnya UMNO yang menerima balanya. Orang macam ini, sebab itu saya katakan, saya bersetuju segera dipecatkan. Sebab mereka semua dah kaya raya. Bagaimana ahli-ahli UMNO Tanjung Karang, berapa puluh ribu ada Tanjung Karang. Berapa ramai yang kaya macam Nur Omar. Berapa ramai ahli-ahli UMNO di Rembau yang sekaya terkaya di Jamaluddin. Berapa ramai ahli-ahli yang ada di Sembrong.
Mereka tak sekaya Syamuddin, tapi mereka teguh berdiri, menyokong dan sebagainya. Tapi bila sesuatu mereka lakukan tanpa mereka fikirkan kesan pada parti yang berjasa meletakkan mereka sebagai wakil rakyat, parti yang mengangkat darjat mereka daripada orang biasa. Bukan saya tak kenal siapa Norma, sama-sama dalam pemuda dulu, saya malas nak bercakap, tapi mengangkat darjat sampai bergelar Tan Sri, buat ada kekayaan. Tiba-tiba bila anda sanggup melakukan sabotaj pada parti, inilah yang kita marah. Apa yang dilakukan oleh Khairi Jamaluddin? Anda diangkat balik daripada London, kononnya apa kata Pak Lah dulu, katanya ini Hang Nadim. Kononnya kita ingatkan benarlah Hang Nadim yang bijak bistari. Kononnya inilah anak muda yang mampu menewaskan ikan di Langgar Todak waktu Singapura langgar Todak. Tapi apa jadi? Bukan Todak melanggar Singapura. Segala-galanya. Hei, geram saya. Jadi mereka yang kena tindakan semua dah kaya raya saya. Kenapa kita warganya puak-puak UMNO ni sumpah dia orang main-main sajalah agaknya. Saudara Ahmad Kamal, saya mengatakan bukan sumpah orang mereka. Ini pemimpin. Sebab itu saya katakan anda jangan salahkan parti UMNO. Parti UMNO tak bersalah. Yang salah pemimpin yang telah baru ni kena pecat. Inilah orang yang menggambarkan keadaannya. Saya tak mau cakap lebih lagi saya cakap lagi saya naik darah saya geram apabila dipecat saja. Oh, ini tak kena, itu tak kena, tak ikut peraturan. Kamu dah buat salah, sudahlah. Please get out daripada UMNO. Anda lah orang yang membuatkan rakyat melihat UMNO ini jijik. Apa dosa UMNO? UMNO mengangkat anda dapat jadi wakil rakyat. UMNO mengangkat anda dapat jadi Timbalan Menteri, dapat jadi menteri, dapat jadi pengurusi JLC. Gaji puluhan ribu. Ada kami ahli UMNO dapat, ada kita bising, kami tak pernah bising. Kami terima saja, datang, salah, okey, wabi, tahniah. Itu saja. Ada nak pelawa secawan kopi untuk ahli UMNO di peringkat akar umbi, di cawan-cawan anda. Ini kena ingat saudara. Jadi sebelum saya naik darah lagi, kita sambung lagi malam esok lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.